Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Apa khabar murid-murid? Diharapkan semua murid dalam keadaan sihat sejahtera. Saya, Cikgu Afan akan mengajar kalian subjek Bahasa Melayu yang bertajuk Ikan Patin Mengubah Hidupku. Untuk pengetahuan murid-murid, tajuk Ikan Patin Mengubah Hidupku ini terdapat pada muka surat 169 dalam buku teks Bahasa Melayu tahun 6. Diharapkan semua murid sudah pun bersedia untuk mengikuti pembelajaran pada hari ini. Standard pembelajaran pada hari ini iaitu 3.3.4 Membina kerangka dan menulis pelbagai jenis karangan. Objektif pembelajaran pada hari ini iaitu pada akhir pembelajaran dan pemudahcaraan, murid akan dapat menulis sebuah kerangka dan sebuah karangan berformat surat kiriman tidak rasmi mengenai ikan patin mengubah hidupku. Kedua, membaca, menjelaskan dan menghuraikan bahan grafik untuk memindahkan 4 maklumat grafik kepada bentuk penulisan berformat surat kiriman tidak rasmi mengenai ikan patin mengubah hidupku. Kriteria kejayaan pada hari ini iaitu murid berjaya menulis sebuah kerangka dan sebuah karangan berformat surat kiriman tidak rasmi mengenai ikan patin mengubah hidupku. Kedua, murid berjaya membaca, menjelaskan dan menghuraikan bahan grafik untuk memindahkan 4 maklumat grafik kepada bentuk penulisan berformat surat kiriman tidak rasmi mengenai ikan patin mengubah hidupku secara berperenggan. Pernahkah murid-murid merasai masakan berasaskan ikan patin? Ya, tentu ada murid-murid yang pernah merasai masakan berasaskan ikan patin dan tentunya ada murid-murid yang sungguh menyukai daging ikan patin. Pastinya ikan patin ini sungguh sedap ya murid-murid. Untuk pengetahuan murid-murid, ikan patin ini terdapat di kawasan air tawar dan ia terdapat di sungai-sungai ataupun di lombong-lombong. Juga ikan patin ini boleh diternak di kawasan iaitu kawasannya kolam. Untuk pengetahuan bermurid, ikan patin ini sangat popular di negeri Pahang kerana terdapatnya masakan yang sungguh istimewa di negeri Pahang. Tak lain dan tak bukan iaitu ikan patin dimasak tempoyak. Lihatlah di situ adanya ikan patin yang sudah dijadikan sebagai menu hidangan ikan patin tempoyak. Sungguh melazatkan ya murid-murid. Kalau cikgu pun memang cikgu amat menyukai masakan ikan patin yang dimasak dengan tempoyak. Sungguh menyelerakan ya murid-murid. Diharapkan murid-murid dapatlah memahami serba sedikit mengenai ikan patin ini dengan sebaiknya. Baiklah murid-murid, mari kita menjelaskan gambar di sebelah ini mengenai ikan patin mengubah hidupku. Baiklah murid-murid, marilah kita bersama-sama untuk menjelaskan maklumat grafik ataupun maklumat bergambar di sebelah ini supaya kita dapat menghasilkan sebuah penulisan berformat iaitu penulisan surat kiriman tidak rasmi. Oleh itu kita lihat gambar yang pertama di situ menunjukkan sepasang suami isteri yang telah berjaya memohon bantuan pinjaman kewangan untuk dijadikan sebagai modal untuk penternakan ikan patin. Seterusnya gambar yang kedua di sebelahnya menunjukkan para pekerja yang sedang gigih membuat kolam. Kolam itu pastinya dijadikan sebagai tempat penternakan ikan patin nanti.
Gambar yang ketiga pula menunjukkan para pekerja sedang menjala ikan patin di dalam kolam itu. Pastinya ikan patin yang dijala itu sudah pun matang dan besar. Dan gambar yang terakhir iaitu ada simbol tanda soal. Oleh itu, murid diminta untuk memikirkan apakah kesudahan bagi cerita ini. Jangan risau, Cikgu Afan telah pun membantu murid-murid untuk mengakhiri cerita ini, iaitu pastinya pasangan suami isteri tadi telah pun menjual ikan patin dan mendapat untung. Diharapkan murid-murid dapatlah memahami maklumat ini dengan sebaiknya. Seterusnya, mari kita membina ayat berdasarkan gambar yang pertama yang telah disediakan dalam jadual sebagai kerangka karangan. Baiklah murid-murid, kita akan membina ayat untuk menjelaskan gambar yang pertama ini dengan menggunakan maklumat yang telah disediakan. Oleh itu, ayat-ayat ini pastinya akan dijadikan sebagai kerangka karangan untuk ditulis dalam sebuah penulisan berformat iaitu surat kiriman tidak rasmi nanti. Oleh itu, kita lihat maklumat yang pertama iaitu memohon. Contoh ayat, bapa saya telah ... pinjaman kewangan daripada Bank Agro pada tahun yang lalu untuk dijadikan sebagai modal projek penternakan ikan patin. Jadi, murid diminta untuk melengkapkan ayat ini dengan menggunakan maklumat tersebut. Seterusnya, kita lihat maklumat yang kedua, mendapat bantuan. Contoh ayat, saya tumpang gembira mengenai berita kejayaan ayah saya yang telah berjaya ... kewangan daripada pihak bank tersebut. Jadi murid lengkapkan ayat ini dengan menggunakan maklumat tersebut. Dan maklumat yang terakhir iaitu bersyukur. Contoh ayat, ibu dan ayah saya amat ... kerana impiannya untuk menternak ikan patin di kolam telah tercapai. Oleh itu, murid lengkapkan sahaja ayat ini dengan menggunakan maklumat tersebut. Sungguh mudah kan murid-murid? Untuk pengetahuan murid-murid, ketiga-tiga ayat ini akan membentuk sebuah perenggan dalam penulisan nanti iaitu surat kiriman tidak rasmi. Seterusnya, mari kita membina ayat berdasarkan gambar kedua yang telah disediakan dalam jadual sebagai kerangka karangan. Baiklah murid-murid diminta untuk menjelaskan gambar yang kedua ini dengan membina ayat berdasarkan maklumat yang telah diberikan di sini. Jangan risau, Cikgu Afan telah pun membantu murid-murid untuk menjelaskan gambar tersebut. Ayat-ayat ini pastinya dijadikan sebagai kerangka karangan untuk ditulis dalam penulisan surat kiriman tidak rasmi nanti ya murid-murid. Oleh itu kita lihat maklumat yang pertama iaitu membuat kolam. Contoh ayatnya, ayah saya telah mengambil pekerja untuk ... di kawasan kampung ini. Jadi murid silalah lengkapkan ayat ini dengan menggunakan maklumat tersebut. Seterusnya maklumat yang kedua, bekerja. Contoh ayat, mereka ... dengan gigih dan bersemangat sekali. Jadi murid lengkapkan ayat ini dengan menggunakan maklumat tersebut. Seterusnya maklumat yang ketiga, memantau. Contoh ayatnya, ayah saya sentiasa ... kerja-kerja mereka agar kolam yang dibuat itu mengikut spesifikasi yang ditetapkan. Jadi murid lengkapkan juga ayat ini dengan menggunakan maklumat tersebut. Untuk pengetahuan murid-murid, ayat-ayat ini
yang merupakan sebagai kerangka karangan ini akan membentuk sebuah perenggan dalam penulisan surat kiriman tidak rasmi nanti. Seterusnya, mari kita membina ayat berdasarkan gambar ketiga yang telah disediakan dalam jadual sebagai kerangka karangan. Baiklah murid-murid, murid-murid diminta untuk menjelaskan gambar yang ketiga pula dengan membina ayat berdasarkan maklumat yang telah disediakan. Oleh itu, ayat-ayat ini pastinya menjadi sebagai kerangka karangan untuk ditulis dalam sebuah penulisan surat kiriman tidak rasmi nanti ya murid-murid. Jangan risau, Cikgu Afan telah pun membantu murid-murid untuk menjelaskan gambar yang ketiga ini dengan membina ayatnya. Iaitu kita lihat maklumat yang pertama, menjala. Contoh ayat, ayah saya telah mengarahkan beberapa orang pekerjanya untuk ikan patin yang sudah matang di dalam kolam itu. Jadi murid lengkapkan ayat ini dengan menggunakan maklumat tersebut. Seterusnya kita lihat maklumat yang kedua, mengumpulkan. Contoh ayatnya, sebahagian daripada pekerja itu telah ikan-ikan patin yang telah dijala tadi di dalam bekas yang besar. Jadi murid lengkapkan ayat tersebut dengan menggunakan maklumat ini. Kemudian maklumat yang terakhir menimbang. Contoh ayat, mereka telah ikan-ikan patin itu untuk diasingkan mengikut beratnya. Oleh itu, murid lengkapkan saja ayat yang ketiga ini menggunakan maklumat yang ketiga. Mudah bukan? Jadi di sini ketiga-tiga ayat ini pastinya akan membentuk sebuah perenggan dalam penulisan surat kiriman tidak rasmi nanti. Seterusnya, mari kita membina ayat berdasarkan gambar keempat yang telah disediakan dalam jadual sebagai kerangka karangan. Baiklah murid-murid, gambar yang keempat ini tidak disediakan dan hanyalah ada simbol tanda soal. Jadi murid perlu memikirkan kesudahan cerita ini. Jangan risau, Cikgu Afan telah pun membantu murid-murid untuk mengakhiri kisah iaitu ikan patin mengubah hidupku dengan menyediakan maklumat berserta ayatnya. Oleh itu kita lihat maklumat yang pertama iaitu menjual. Contoh ayat, ayah ikan-ikan patin itu kepada orang-orang kampung di sini dengan harga yang murah. Jadi murid lengkapkan sahaja ayat ini dengan menggunakan maklumat tersebut. Seterusnya, maklumat yang kedua, memasarkan. Contoh ayat, ayah saya juga telah ikan-ikan patin tersebut di kedai-kedai dan pasar raya yang berdekatan dengan kawasan kampung ini. Jadi, murid lengkapkan saja ayat tersebut dengan menggunakan maklumat yang telah disediakan. Seterusnya, maklumat yang ketiga iaitu mendapat. Contoh ayatnya, selepas ikan-ikan itu dijual, ayah saya keuntungan yang lumayan. Jadi, murid lengkapkan sahaja ayat tersebut dengan menggunakan maklumat yang diberikan ini. Oleh itu, ketiga-tiga ayat ini sudah pastinya akan membentuk sebuah perenggan dalam penulisan surat kiriman tidak rasmi nanti. Sungguh mudah kan murid-murid? Kini tiba masanya murid perlu tuliskan penulisan surat kiriman tidak rasmi mengenai ikan patin mengubah hidupku dalam buku penulisan. Sila rujuk slide aktiviti 2 tadi
untuk mendapatkan ayat yang telah dibina. Baiklah murid-murid, untuk tugasan aktiviti yang ketiga ini sangatlah mudah, iaitu murid perlu menulis sebuah surat kiriman tidak rasmi. Oleh itu, jangan risau, Cikgu Afan telah pun memberikan panduan ataupun format penulisan surat kiriman tidak rasmi. Oleh itu kita lihatlah di situ, Cikgu Afan sudah sediakan alamat. Alamatnya di situ Aiman bin Abdul Razak, Lorong 5, Kampung Sungai Kerawai, 36000, Teluk Intan, Perak. Jadinya kalau murid ada idea yang tersendiri iaitu menggunakan alamat sendiri, boleh silakan. Bolehlah gantikan alamat yang telah cikgu berikan di sini. Kemudian adanya tarikh di situ. Cikgu Afan sudah menyatakan tarikhnya iaitu 30 Jun 2021. Jadi murid pun boleh sesuaikanlah tarikh yang murid mahukan. Kemudian kita lihat di situ P1 sebagai perenggan yang pertama iaitu sebagai pengenalan. Pengenalan pun sudah disediakan dalam buku teks dan Cikgu Afan pindahkan saja dalam surat kiriman tidak rasmi ini. Oleh itu kita lihat P2 perenggan yang kedua, murid silalah rujuk gambar yang pertama tadi dalam slide aktiviti kedua untuk apa? Pastinya untuk mendapatkan ayatnya yang telah kita bincangkan bersama-sama tadi. Mudah kan? Seterusnya, kita lihat P3 sebagai perenggan yang ketiga. Perenggan yang ketiga ini rujuklah gambar yang kedua. Gambar yang kedua ini murid rujuklah dalam slide aktiviti yang kedua tadi untuk mendapatkan ayatnya. Dan pastinya ayat tersebut dituliskan dalam perenggan yang ketiga ini. Dan kita lihat P4 sebagai perenggan yang keempat iaitu murid rujuklah gambar yang ketiga tadi dalam slide aktiviti yang kedua. Pastinya untuk mendapatkan ayat-ayat yang telah dibina tadi yang telah kita bincangkan bersama-sama untuk dipindahkan dalam perenggan ini. Seterusnya, bagi P5 iaitu perenggan yang kelima, murid perlu rujuklah gambar yang keempat dalam slide aktiviti kedua tadi untuk melengkapkan perenggan ini. Dan di sini juga Cikgu Afan sudah sediakan penutup bagi surat kiriman tidak rasmi di sini. Jadi murid perlulah salin sahaja. Dan pastinya jangan lupa murid-murid untuk menulis tanda tangan iaitu menyertakan yang benar dan tanda tanganlah di situ. Iaitu Aiman sebagai penulis surat kiriman tidak rasmi. Kalaulah nama murid sendiri sebagai penulis surat, jadi murid tulislah tanda tangan murid sendiri di sini. Oleh itu, diharapkan murid-murid dapatlah menyiapkan tugasan ini dengan tulisan yang kemas dan ejaan yang betul. Diharapkan murid-murid dapatlah menyiapkan tugasan ini dengan sebaiknya. Selamat berjaya ya murid-murid. Semoga kita bertemu lagi dalam pembelajaran dan pemudahcaraan pada hari yang lain. Sekian, terima kasih.